Nak jadi penulis yang hebat ataupun tulis majalah-majalah Islam, tulis buku-buku Islam, sekiranya kita berminat untuk menulis sesuatu buku agama, kita berminat untuk menulis benda yang kita minat, maka teladanilah seorang tokoh ini. Beliau seorang penulis yang hebat juga, ulama yang hebat. Nama beliau ialah Muhammad bin Jarir. Dan beliau lebih dikenali dengan Imam At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah di Tabaristan dan sekarang ni adalah sebahagian daripada negara Iran. Sejak kecil lagi ayah beliau mendorong beliau agar menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Waktu beliau umur 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran ketika beliau umur 7 tahun. Dan pada waktu beliau umur 8 tahun, beliau telah mula pandai untuk solat jemaah di masjid dan tahu adab tata tertib di masjid. Selain beliau membaca dan menghafal tentang ilmu ni, Ibnu Jarir ni dia sangat rajin menulis. Ketika usia beliau 9 tahun, pada waktu tu beliau dah mula rasa minat mendalam terhadap ilmu Al-Quran dan hadis, dan dikira-kira satu hari itu 60 halaman yang ditulis oleh Imam Tabari kerana minat beliau terhadap bidang penulisan. Apabila beliau dewasa, minat beliau semakin bertambah, semakin gairah untuk menulis sesuatu ilmu yang baru. Selain itu beliau juga pernah mengajak kawan-kawan beliau untuk sama-sama menulis tentang berkenaan kejadian Nabi Adam AS, dan dikira-kira jumlah muka surat adalah 30,000 halaman. Namun begitu, tulisan beliau ni bukanlah kisah-kisah dongeng. Selain itu, hasil karya Imam At-Tabari juga dipuji oleh ulama-ulama yang hebat. Sebagai contoh, Ibnu Khuzaimah telah membaca banyak tulisan Imam Ibnu At-Tabari. Katanya, aku sudah banyak membaca buku tulisan Imam At-Tabari dan aku tak pernah jumpa orang yang lebih bijak di atas muka bumi ini selain Ibnu Jarir. Maksudnya Imam At-Tabari lah. Ketika beliau, ada pernah satu kisah ni, ketika beliau dah jatuh sakit kan, ramai orang datang lawat Imam Tabari ni dan sambil membaca doa, memberikan doa. Pada waktu itu Imam Tabari ni ketika sakit dia atas katil kan, beliau nak tulis juga doa yang tetamu sedang baca kepada beliau. Sedangkan keluarga ni kata dalam keadaan macam ni pun ayah nak tulis, kata anak-anaknya. Jadi pada waktu tu nak ceritakan minatnya Imam Tabari ke atas penulisan ini amatlah disanjung. Selepas beliau dah tulis apa yang tetamu baca kepada beliau, akhirnya tetamu nak pulang. Sebelum tetamu tu keluar daripada rumah Imam At-Tabari, Imam At-Tabari telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semoga Allah merahmati Imam At-Tabari. Namun pahalanya tidak akan putus kerana ilmu yang dicurahkan dalam tulisan beliau adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada seluruh manusia. Antara pesanan beliau yang dapat disematkan kepada kita agar dijadikan pedoman hidup adalah khuluqani la arda tariqahuma batarul ghani wa madhallatul faqri. Ada dua perbuatan yang tidak saya sukai, iaitu yang pertama, menjadi orang kaya yang sombong ataupun orang miskin yang menghinakan diri sendiri.